فصل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وأصحابه في كل لمحة ونفس بعدد لكل معلوم له. اللهم ربنا اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم إنا أبنك اللهم إنا عبادك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك. نسألك الله بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجذام والجنون ومن سيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Tuhan kami, ampunlah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunlah dosa kedua ibu bapa kami ya Allah. Ampunlah dosa guru-guru kami ya Allah. Ampunlah dosa adik-beradik kami ya Allah. Dosa rakan-rakan kami ya Allah. Dan dosa sekalian muslimin muslimat ya Allah. Ya Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami iman yang tetap ya Allah. Kurniakanlah kami keyakinan kepada Islam ya Allah. Jauhilah rasa ragu, rasa syakwa sangka terhadap kebenaran agamamu ya Allah. Berilah kepada kami kekuatan kepada kami untuk mengamal Islam ya Allah dalam diri kami, dalam keluarga kami, dalam masyarakat kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, berilah taufik dan hidayah perterusan kepada kami, kepada ahli keluarga kami, kepada anak-anak kami, kepada isteri dan suami kami ya Allah, kepada jiran-jiran kami yang berada di depan kami, di belakang kami, di hadapan dan di belakang ya Allah, supaya kami sama-sama dapat mengukuhkan keyakinan kepadamu ya Allah, dapat mengamalkan Islam dalam kehidupan kami dan menjauhi segala perkara yang bersifat maksiat, bersifat kemungkaran, bersifat perkara dosa yang kau murkai ya Allah. Ya Tuhan kami, kurniakanlah kami rakan-rakan yang baik ya Allah. Kurniakanlah kami rakan-rakan yang membantu kami ya Allah. Temuilah kami dengan rakan-rakan dan peluang-peluang yang baik ya Allah. Jauhilah kami daripada rakan yang tidak membantu kami, kawan-kawan yang menjauhkan kami daripada agamamu ya Allah, dan juga perkara-perkara, event-event, peristiwa-peristiwa dan perkara yang boleh kami jauh dengan agamamu ya Allah. Kurniakanlah kami rakan yang baik ya Allah. Pandangkanlah kami ya Allah dengan pandangan rahmatmu ya Allah. Pandanglah kami dengan pandangan rahmatmu ya Allah. Janganlah kau pandang kami dengan pandangan kemurkaan ya Allah. Dengan pandangan rahmatmu ya Allah, menyebabkan kami dapat hidup di dunia ini dalam keadaan yang tenang, senang, dan kami diberikan peluang untuk dapat melaksanakan agamamu ya Allah di atas muka bumi ini ya Allah. Ya Tuhan kami, sekiranya ada di kalangan kami yang sakit, sembuhkanlah ya Allah. Sekiranya ada di kalangan anak saudara kami yang sakit, diuji dengan macam-macam ujian, khususnya ada yang disebutkan tadi diuji dengan ujian COVID ya Allah. Sembuhkanlah ya Allah segala musibah, segala penyakit yang menimpa kami ya Allah. Jauhilah kami daripada segala musibah ya Allah. Kami sedar bahawa kami adalah hamba-Mu ya Allah, hamba-Mu yang lemah ya Allah, dan Engkau memberikan kami ujian demi ujian untuk kami merasa bergantung, berharap kepada-Mu ya Allah. Itulah antara matlamat ujian. Namun kami memohon kepada-Mu ya Allah, ujian-ujian yang kami berikan itu
berikanlah kami kesabaran, keimanan dan kekuatan kepada kami untuk berhadapan dengan segala bentuk cubaan, cabaran, ujian dalam kehidupan ya Allah. Ya Tuhan kami, berikanlah kami kesembuhan daripada segala penyakit, dijauhkan daripada segala bencana, dijauhkan daripada segala musibah dan dihindari segala bentuk bahaya dan perkara yang boleh melukakan kami ya Allah. Ya Tuhan kami, Engkau-Lah Tuhan yang Maha Pengampun, yang Maha Penyayang. Tuhan yang kami berharapkan, Tuhan yang kami hanyalah Tuhan yang kami bertawakal kepada-Mu ya Allah. Ya Tuhan kami, kurniakanlah kami keimanan yang kuat dalam diri kami ya Allah, dan hilangkanlah kami segala segala keraguan, segala bentuk syubhah yang mungkin timbul dalam fikiran kami ya Allah. Hiasilah diri kami dengan akhlak yang mulia ya Allah. Jauhilah kami daripada segala sifat yang mazmumah ya Allah. Hiasilah diri kami dengan segala sifat mahmudah yang terpuji. Jauhilah kami daripada sifat kedekut, daripada sifat sombong, daripada sifat ria, daripada sifat merungut, suka berdengki, suka menyalahkan kawan-kawan. Jadilah kami orang yang berwatak mulia, bersifat mulia, menjadi orang yang merendah diri, menjadi orang yang redha, menjadi orang yang bersyukur, menjadi orang yang qanaah. Supaya dengan demikian itu kami dapat membetulkan akhlak-akhlak kami, membetulkan kepribadian kami, kerana kemuliaan yang ada pada seseorang individu itu ialah kemuliaan pada akhlaknya dan keteguhan keimanannya kepada-Mu dan pengamalan Islam yang dilaksanakan dalam kehidupan ya Allah. Rabbana alaika tawakkalna wa alaika anabna wa alaikal masir. Ya Tuhan kami, janganlah sekali-kali Kau pesongkan hati kami. Janganlah sekali-kali Kau pesongkan hati kami. Setelah mana Engkau berikan hidayah kepada kami, tetapkanlah kami di atas jalan kebenaran dan berilah kami ketika mana kami menghembuskan nafas yang terakhir nanti ya Allah, kami dapat mengucap kalimah la ilaha illallah. Kerana dengan kalimah la ilaha illallah ini kami seperti mana yang Engkau janjikan akan selamat hidupnya di dunia dan di akhirat nanti ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalam ala rasulihil mustafa Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Yang dimuliakan pengacara majlis, hormati Ulustia, Spark dan rakan-rakan yang sama-sama turut hadir. Ada lebih kurang dalam 150 orang pada malam ni. Alhamdulillah. Malah sama-sama kita merafakkan setinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dapat kita membaca Al-Quran, dapat kita menyebut nama Allah, dapat kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana antara doa yang disebutkan tadi, Allahumma ja'al Al-Quran al-azim rabi'a qulubina wa nur absarina. Ya Allah, Tuhan kami, jadilah Quran itu sebagai yang dapat dekat dengan di hati kami, dan juga dapat menghilangkan segala kedukaan kami. Al-Quran wa jala'a ahzanina, satu benda yang boleh menghilangkan segala kedukaan, keresahan yang terdapat dalam hati kita. Dan Al-Quran itu dapat menghilangkan segala bentuk anxiety, kemurungan. Selain daripada kita membaca, kita juga menghayati tafsiran ayat, mentadabbur segala pengajaran-pengajaran yang boleh diperoleh daripada ayat Al-Quran Al-Karim. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Pada malam ni, apa yang saya ingin kongsikan berkaitan dengan perkara yang baik. Melakukan perkara yang baik itu tidak susah.
Melakukan perkara yang baik itu tidak susah. Dalam satu hadis Nabi SAW dia ada menyebutkan bahawa ittaqillah walau bisyiqqi tamrah. Takutlah kamu kepada Allah walaupun hanya dengan separuh biji kurma. Takut kepada Allah walaupun dengan sedekah separuh biji kurma. Separuh biji kurma ni tuan-tuan, kan kalau dalam konteks kita lah pada hari ini, berapalah sen sangat. Mungkin kalau kurma yang mahal tu sebiji, mungkin RM1 lah sebiji, yang mahal lah kalau yang mahal pun kan. Kalau separuh biji, baru 50 sen. Kalau ada kurma yang paling mahal, kurma daripada California tu besar-besar kan, katakanlah RM5 sebiji. Separuhnya barulah RM2.50. Kalau kurma yang paling mahal RM10, baru kita kata RM5. Senilai separuh biji kurma. Apa yang ingin saya nak sebutkan di sini ialah melakukan kebajikan itu tidak semestinya dengan duit yang begitu banyak. Allah Ta'ala boleh didekati oleh orang kaya dan orang miskin. Orang kaya boleh mendekati Allah, orang miskin pun boleh mendekati Allah. Orang kaya mungkin dia mendekati dengan derma, dengan duit banyak yang dia boleh sumbangkan untuk agama. Tetapi kalau kita bercakap tentang orang yang tak berada, orang yang sedikit, orang yang ni. Jadi jangan disusah hati. Terdapat sabda Rasulullah yang saya sebutkan tadi, Nabi menyuruh kita bertakwa kepada Allah walaupun dengan hanya menyumbang separuh biji kurma sekitar dalam 50 sen, 20 sen, 30 sen dengan jumlah yang sangat sedikit. Dengan kata lain, untuk menjadi orang yang baik ini tidak susah. Memerlukan hanya kepada kesabaran, kesungguhan, memerlukan kepada keinginan daripada hati kita. Tak semestinya untuk nak tahu tentang sembahyang ini, mesti belajar sehingga ke peringkat universiti. Tak perlu. Walaupun baguslah ngaji sampai universiti luar negara, dengan pengajian agama sampai universiti Al-Azhar, bagus, tak nafikan. Tetapi tak semestinya nak jadi orang Islam yang baik sehinggalah mengaji sampai luar negara. Tak perlu sampai ke sana. Cukup dengan belajar kena belajar dengan berguru dan dengan tempoh masa yang tak begitu lama untuk mengetahui tentang sembahyang. Pun tak susah sembahyang pun, sekitar dalam satu rakaat 1 minit. Satu rakaat 1 minit. Sembahyang maghrib 3 rakaat. Kalau sembahyang seorang-seorang, tuan-tuan ceklah berapa lama kita sembahyang. Mungkin 3 minit, 4 minit je. Paling lama kalau sembahyang seorang-seorang lah, kalau dia baca macam biasa. Seorang-seorang kalau berimam tu mungkin imam baca panjang, sekitar dalam 3 minit. 3 minit, 4 minit. Ni tak termasuklah dia punya zikir-zikir, sembahyang sahaja. Nak ceritanya tuan-tuan, melakukan amal kebajikan ni tidak susah. Tidak susah. Mudah. Seperti mana yang Nabi sebut, inna dina yusrun. Agama ini mudah. Tak susah agama ni. Yang susah tu di mana susahnya? Susahnya agama itu disebabkan dia bertentangan dengan keinginan manusia. Itu yang susah. Bila berlawan dengan keinginan manusia, timbullah rasa susah, rasa berat, rasa payah. Sedangkan agama ni Nabi sebut, inna dina yusrun. Agama ini mudah. Yang menyusah-nyusahkan itu mungkin individu-individu yang sengaja mengambil pendekatan yang susah. Sengaja memilih susah. Agama tidaklah susah seperti mana yang disangka. Contohnya tuan-tuan, nak kata agama ni mudah. Kalau saya tanya tuan-tuan perempuan, dalam hidup kita ni banyak benda halal ke ataupun banyak benda haram? Sehingga orang sebut, dalam agama ni banyak benda yang tak boleh. Mari kita tanya tuan-tuan, apa benda yang tak boleh?
apa yang tak boleh ni? Kalau dalam agama, apa yang tak boleh? Kita ambil makanan, makanan apa yang tak boleh? Minuman, minuman apa yang tak boleh? Apa yang tak boleh? Minuman haram. Apa benda yang haram? Mabuk. Kan? Benda yang arak. Sekarang ni dekat kedai, kan? Kat kedai-kedai, kat medan selera, banyak benda halal ke banyak benda haram? Makanan. Makanan yang halal dengan makanan yang haram. Apa makanan yang haram? Makan babi, makan bangkai, makan anjing. Kan? Babi, bangkai, anjing ni sikit ke banyak berbanding dengan benda yang halal? Lambat-lambat benda yang halal. Kenapa manusia fikir agama ni susah? Pakaian. Pakaian yang halal. Melambat-lambat pakaian yang halal. Kenapa manusia fikir agama ni susah dari sudut pakaian? Ni tak boleh, ni tak boleh. Pakaian halal. Melambat-lambat pakaian halal. Tudung, macam-macam jenis tudung. Pakai tudung yang halal. 3 layer, 4 layer, 5 layer. Baju, macam-macam jenis baju benda yang halal. Kenapa nak dipilih benda yang haram? Pakai seluar pendek. Kita pakai seluar pendek. Tak haram pakai seluar pendek. Yang haram pakai seluar pendek kalau pergi keluar rumah. Yang haram seluar pendek sekiranya kita dengan orang lain. Kalau kita seorang-seorang pakai seluar pendek, tak timbul masalah pakai seluar pendek. Kita pakai seluar pendek, kita pakai kain, tak ada masalah. Kenapa kadang-kadang manusia menganggap agama ni susah, sukar? Kerana persepsi, bisikan daripada syaitan. Bisikan daripada syaitan sehingga menyebabkan dia rasa agama sesuatu yang menyusahkan. Agama benda yang berat. Memang agama ni berat kerana namanya tanggungjawab. Tak kisahlah apa-apa pun tuan-tuan. Bila namanya tanggungjawab, biasanya dianggap berat. Itu je sebenarnya. Bila namanya tanggungjawab, dia rasa berat. Berat tu bukan sebab benda tu berat. Tapi oleh karenanya namanya tanggungjawab. Kalau benda tu, agama ini disukai oleh nafsu manusia, kita suka, dia akan jadi senang. Contohnya kan, tuan-tuan perasan tak? Khususnya di hujung minggu lah. Hujung minggu. Kita jumpa dengan orang yang, kalau kat Kuala Lumpur ni, banyak orang naik basikal hujung minggu. Dia naik basikal. Dia naik basikal tu tuan-tuan, perempuan, bukannya dekat-dekat. Bukan 2 kilometer. Sekurang-kurangnya 20 kilometer. Sekurang-kurangnya. Pergi 20, balik 20. Kalau saya kat pergi 2 kilometer tu dekat je. Kan? Takkanlah beli basikal sampai 45 ribu. Jalan 2 kilometer je. Mereka jauh jalan. Susah naik basikal, jalan jauh. 20 kilometer balik, letih. Tapi kenapa buat? Buat itu kerana benda yang susah tetapi oleh kerana digemari oleh nafsu, dia jadi mudah. Jauh dia pergi. Rumah dia dengan masjid, dengan surau dekat je. 100 meter je. Sekangkang kera je orang kampung kata. Kentut pendengar. Daripada rumahnya ke masjid, kentut pendengar. Nak cerita dekatnya. Tapi tak datang. Kenapa tak datang? Susah, berat. Naik basikal, jauh 40 km dia pergi naik basikal. Rumah, dia dengan surau, tak pergi. Kenapa? Walaupun dekat, kerana yang dekat berat itu bukan masalah agama itu mudah ataupun susah, tetapi kerana persepsi manusia terhadap agama itu yang menyebabkan dia rasa susah, dia rasa berat, dia rasa agama ni agama ni membebankan. Ini yang menyebabkan dia rasa susah. Kalau ikutkan agama ni, Nabi datang dalam bentuk yang memudahkan kehidupan manusia dengan aturan-aturan yang diberikan itu bukanlah sampai tak ada peraturan langsung.
tuan-tuan. Contohnya kalau pergi sekolah lah. Pergi sekolah. Kalau pergi sekolah, tak belajar apa-apa. Pergi sekolah tak belajar apa-apa. Apa pun tak belajar. Pergi sekolah biasa, balik. Sebab apa? Sebab komplain. Sekolah ni susah. Kenapa susah? Ada belajar. Apa yang kau nak? Tak nak belajar. Nak pergi sekolah tapi tak nak belajar. Makan kantin, main-main, balik. Betul ke tak betul cara macam ni? Pergi kerja, tak nak kerja, nak senang katanya. Sebab kita nak kerja yang mudah, senang. Pergi kerja tak ada kerja, duduk rehat, makan-makan, sambil main telefon, Facebook, pergi sembang-sembang, balik. So, apa manfaatnya kau pergi kerja? Apa manfaatnya pergi sekolah kalau tak belajar? Apa manfaatnya pergi kerja kalau tak ada kerja? Mestilah diberikan kerja. Mestilah diberikan pelajaran. Bila belajar kat sekolah, adalah waktu masuknya pukul berapa, keluar pukul berapa. Diberikan latihan, diberikan pengajaran, ada periksa, ada ulang kaji, setiap kena masuk tuition, kelas tambahan. Memanglah berat. Tetapi beratnya dalam konteks pelajar di sekolah ni tadi diberikan pelajaran dan silibus yang sesuai dengan pelajar sekolah. Kalau sekolah rendah, cara sekolah rendah. Sekolah menengah, cara sekolah menengah. Dan ini tidak dibebankan dan membebankan. Disesuaikan, dikaji. Pihak kementerian dengan jemaah, nazir, dengan pakar-pakar yang mengkaji silibus apa yang sesuai untuk budak-budak sekolah. Darjah 1 perlu belajar apa, darjah 2 belajar apa. Dan agama pun gitu jugalah tuan-tuan. Bila dalam agama ni Allah Ta'ala tetapkan beberapa perkara, ketetapan itu tidak membebankan manusia. Di sebalik perkara halal yang Allah Ta'ala berikan kepada manusia itu, di sebalik itu banyak hikmahnya dan banyak kebaikan. Di sebalik perkara yang Allah Ta'ala haram yang kata tak boleh itu, banyak benda yang mudarat yang mungkin akan berlaku kepada manusia. Sebagai contoh, bila Allah Ta'ala sebut kan, bila kata perkara pengharaman babi, banyaklah dia punya masalah-masalah yang berlaku daripada pengharaman babi. Semayang contohnya, bila disebut semayang, banyak hikmah-hikmah daripada semayang, daripada puasa, daripada zakat, daripada haji, daripada pelaksanaan hukum muamalat Islam, pelaksanaan hukum munakahat dalam Islam, disuruh kahwin, disuruh yang ada bertunang. Ada hikmah. Dalam muamalat pun sama juga, ada jual beli cara Islam, ada ada pinjam meminjam. Besok jenayah pun sama juga. Adanya hukum hudud, adanya hukum qisas, kan? Semua perkara ini bila Allah Ta'ala tetapkan yang mungkin bagi kita nampak susah, sebenarnya mudah. Yang susah itu minda manusia yang rasa susah. Tuan-tuan perempuan kalau muslimat yang hadir dalam saya yakin semuanya bertudung. Kalau waktu panas pun bertudung juga kan. Adakah waktu panas, musim panas, hari-hari panas, buka tudung. Alah, kenapa buka tudung? Panas lah. Panas, buka tudung. Kenapa kita terus walaupun panas ke, sejuk ke, panas sangat ke, kita tetap pakai tudung? Orang yang tak biasa pakai tudung, so panas, takkan nak buka, dia kata. Takkan nak tutup. Panas ni. Tapi bila kita dah biasa, panas ke, sejuk ke, panas macam itulah. Mungkinlah panas. Bila panas nanti, datang peluh tu akan memberikan kesejukan. Tapi kena panaslah sikit. Ini bentuk-bentuk yang saya nak cerita tazkirah pada malam ni tentang melakukan tuntutan agama ni. Dia mudah sebenarnya. Tapi kena tahu. Kalau tak tahu, dia jadi susah. Kalau tak tahu, dia jadi susah.
Tak tahu nak semayang jamak qasar. Oh susah, macam mana lah nak semayang jamak qasar ni? Nak kena jamak macam mana? Nak qasar macam mana? Berapa? Macam mana rakaatnya? Macam mana nak niatnya? Macam mana kau balik kampung 3 hari, 4 hari, 5 hari, seminggu, macam mana nak buat? Kalau tak tahu, susah. Kalau tahu, mudah je. Yang kedua, kena minat. Kalau minat, insya-Allah. Contoh minat datang. Dengar kuliah pada malam ni adanya himpunan Al-Quran. Kita mulakan Al-Quran. Kita minat. Minat ni, jauh ke pun kita pergi. Orang main bola. Kau nak cerita gila lah main bola dah. Bola sebiji, berebut ramai-ramai. Itu dah buat peta penyokong. Beli bola seorang sebiji. Apa masalah? Gila lah Ustaz main bola seorang-seorang buat apa? Tapi nak ceritanya, kan? Orang sanggup berhabis duit, menghabiskan masa, pergi bersusah payah ke stadium untuk nak tengok perlawanan bola yang sebiji itu. Susahnya, tetapi sanggupkah mereka bersusah untuk nak melakukan perkara-perkara yang tuntut agama. Bukan bermakna tengok bola tu salah. Saya pun tengok bola juga. Tapi nak ceritanya, minat ni tadi. Kalau minat, benda yang susah akan jadi mudah. Kalau tak minat, tuan, benda yang senang dia akan jadi berat. Benda yang mudah dia akan jadi susah. Kan? Dia rasa susah lah. Kan? Kenapa susah? Sebab nak semayang Zuhur, dia kata nak semayang Zuhur ni susah lah, nak cari air. Nak semayang subuh lagi susah, dia kata nak kena bangun pagi, nak cerita susah kan. Tapi dia kerja shift, kalau kerja shift, masuk pukul 5 pagi. 5 pagi dia pergi. Masuk kerja shift pukul 5 pagi. 5 pagi, 4.30 dia pergi dah. Namanya kerja. Tapi oleh kerana namanya agama, dan agama ni memerlukan kepada keyakinan, tentulah dia memerlukan kepada minat yang tinggi. Bila dia ada minat yang tinggi, dia ada kemahuan nak buat. Dia minat, cakap minat je tak jadi. Yang pertama tadi, dia kena tahu, dia kena minat dan dia nak buat. Dan dia nak buat. Bila dia nak buat ni tuan-tuan, dia perlukan kepada semangat. Dan semangat ni lah kadang-kadang, kan, kadang-kadang kita kuat dan kadang-kadang kita lemah. Bab semangat ni. Kadang-kadang kita kuat. Kita kuat semangat. Bila kita kuat semangat, ramai kawan-kawan kita buat rajin. Tapi mungkinlah kadang-kadang kita lemah. Kadang-kadang kita nak pergi semayang masjid, tak pergi kalau orang lelaki lah. Orang lelaki. Seminggu tak pergi semayang subuh kat masjid, semayang kat rumah je. Contoh. Ada tak lelaki kat sini? Wallahualam, mungkin suami lah. Kalau tak ada lelaki, suami. Suami tuan-tuan, puan-puan, suami puan-puan ni, kakak-kakak, yang tak pergi semayang, gerakkan supaya pergi semayang masjid. Tapi disebutkan tadi, mungkin dalam keadaan yang tertentu, puan-puan dengan suami-suami sendiri, seminggu semayang subuh lewat. Pukul 7 baru semayang, contoh. Itu time iman lemah. Bila time merasa iman lemah ini, perlu untuk dikuatkan, dikukuhkan, disemangatkan dengan cara melihat kepada kawan-kawan, berkawan. Kumpulan-kumpulan yang seperti ini antara yang boleh membentuk hati kita supaya kita punya semangat itu terus berterusan. Kita ni tuan-tuan, puan-puan, juga dipengaruhi oleh semangat. Memang kita minat, tapi kadang-kadang semangat tinggi, kadang-kadang semangat lemah. Jadi di sebab itu kita perlu untuk berjamaah. Sama ada di masjid dan surau, ataupun jemaah online, ataupun jamaah dalam bentuk persatuan, dalam bentuk apa-apa bentuk, mesti berjamaah. Dalam bentuk parti Islam, dalam bentuk jamaah Islam, dalam bentuk kumpulan Islam, supaya jemaah inilah yang akan mengikat kita. Ia akan mengikat kita. Bila kita tak ada ikatan secara jamaah ini, maka tak ada siapa nak kisahkan kita. Lantaklah dia. Kan? Kita ni bila kita ada agama, kan? Tak cukup dengan agama, kita memerlukan kepada kumpulan jemaah-jemaah yang bila kita terikat, kita akan mengikut. Bila kita mungkin lemah, dia akan follow up. Bila kita rasa lemah, kita akan rasa kawan aku ni lebih muda daripada aku, lebih tua daripada aku.
kan, usia dia lebih banyak tapi dia rajin lebih daripada kita, kan, masalahnya menimbulkan semangat. Nak ceritanya agama ini tak mudah. Sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi SAW. Nabi sebut subhanallah tamla'ul mizan. Menyebut subhanallah dapat memenuhi timbangan di akhirat nanti. Macam mana bentuk timbangan saya tak tahu, nak bayangkanlah. Kami disebutkan subhanallah tamla'ul mizan. Menyebut subhanallah beratnya dapat memenuhi timbangan di akhirat nanti. Subhanallah walhamdulillah tamla'u atau tamla'ani bainas sama'i wal ardh. Disebut subhanallah walhamdulillah dapat memenuhi langit dan bumi. Maknanya besarnya pahala mungkin dengan hanya menyebut subhanallah walhamdulillah Allahu akbar, yang bagi kita sedikit sahaja. Sebab itulah contohnya kita nak sebutnya mengaplikasikan bagaimana yang disebut Islam sebagai agama yang mudah. Kalaulah kita lepas mayang contohnya kan, maghrib, fardu lah, fardu. Kita kalau boleh janganlah lupa untuk buat amalan-amalan yang kita nampak simple je. Saya selalu bayangkan begini, bila dibaca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allah Akbar 33 kali, kan, Nabi sebut, Rasul sebut lebih baik daripada dunia dan isi-isinya. Lebih baik daripada dunia dan isinya. Hanya menyebut 33 kali. Tak susah mana. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, kita meyakini bahawa Islam agama yang mudah. Amalan agama Allah Ta'ala tidak menjadikan amalan agama ni sukar. Allah Ta'ala jadikan agama ni mudah untuk kita. Dan seperti mana yang disebutkan, Nabi sendiri menyebutkan agama ini mudah. Inna dina yusrun, agama itu mudah. Yang susah tu fikiran kita, yang susah tu persepsi kita, yang susah tu mungkin sikap-sikap kita yang tak dibetulkan, yang tak ditarbiahkan. Bila kita paksa, bila kita kerah dia, bila kita ajak dia, kita kerah dia, dan insya-Allah lambat laun dia akan ikut. Bila dia akan ikut, maka insya-Allah dia akan mampu untuk menjadi orang yang baik. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada malam ni berkaitan dengan melakukan amalan agama ini mudah, dan kita dapat menghayati bagaimana keindahan Islam. Yang tak indah itu ialah sikap-sikap kita, persepsi-persepsi kita, salah faham kita terhadap agama kita. Mudah-mudahan dia dapat memberikan ingatan untuk saya sendiri dan juga untuk tuan-tuan puan-puan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih pada Ustaz Dr. Muhammad Faizal Asy'ari atas pimpinan bacaan surah Al-Mulk dan perkongsian ilmu yang amat bermanfaat buat kita semua. Dan insya-Allah semoga ilmu yang disampaikan itu dapat kita amalkan bersama-sama, dan ibadah itu juga tidak akan sempurna tanpa ada keimanan. Dan ucapan terima kasih kepada para jemaah yang sudi luangkan masa hingga ke akhir majlis ilmu ini, dan teruskanlah berada dalam medan ilmu pada setiap ketika dengan sajian program yang disediakan oleh pihak Kelab Sahabat Pencinta Al-Quran. Dan saya mewakili pihak pengurusan memohon maaf jika ada sebarang salah bicara dari saya dan sepanjang mengalihkan majlis ini. Bagi menangguhkan majlis ini, mohon Ustaz untuk tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Ustaz. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr, innal insana lafi khusr, alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum Puan Inun. Terima kasih Puan Inun. Ya, sama-sama. Sahabat-sahabat. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih Puan Inun. Assalamualaikum sahabat semua. Waalaikumsalam. InsyaAllah kita jumpa lagi. Terima kasih. Sama. Sama. Terima kasih Ustaz. Terima kasih semua.